yang jaga ni tadi. Yang jaga ni. Yang jaga-jaga alat ni. Saya dah makan. Tak beritahu. Nak kali baru. Kaji dah jadi. Kena do something about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi bunyi tak jawapan? Sebab benda wajib ni elok kita bagi orang tahu. Contohnya lah kita sembahyang fardu, elok berjamaah. Jadi orang nampak kita tunaikan kewajipan. Kalau sembahyang sunat, afdalnya di rumah. Tak kisahlah orang tak tahu pun sembahyang sunat. Sama juga zakat. Wajib elok orang tahu kita bayar supaya tak timbul fitnah. Kita tu tak bayar zakat. Sedekah kita sembunyikan. Bagi salam sunat. Jawab salam wajib. Jadi kalau boleh jawapan tu dengar. Orang yang bagi salam dah tunai kewajipan ke belum? Saya bagi salam lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi benda tu dapat pahala ya. Jadi sebenarnya pahala tu asalnya yang wajib lebih. Ya. Cuma dari segi salam ni, yang memberi salam tu sebab dia mula kan, maka ada kelebihan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala Al-Syekhul Mu'allif Al-Imamu Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma a'lam annahu idza kana fi kulli kutrin da'in min du'ati ahli sunnati yahullu syubha wa yaruddu ala ahli al-bid'ah wa yashtaghilu bihadzal ilmi wa yusaffi quluba ahli al-haqqi an wasawisil mubtadi'ati faqad saqatal fardu amman siwah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran surau Jumaat Khalid Al-Walid
IPK Selangor, Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid. Masih lagi kita melihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberi ringkasan tentang akabah yang pertama, iaitu akabah ilmu, ya. Mana yang wajib fardu ain dan mana yang wajib fardu kifayah. Sebagaimana yang kita kebanyakan telah tahu, yang fardu ain ini setiap orang wajib mempelajarinya, sekira-kira kalau semua orang lain sudah belajar, tinggal dia seorang saja yang belum belajar, masih dia tu menanggung dosa. Itu masuk ain, ya, diri pribadi setiap orang tu wajib belajar. Tapi ada juga ilmu yang fardu dipelajari tapi alal kifayah, ya, dipanggil fardu kifayah. Asal makna kifayah ni mencukupi, ya, sesuatu yang kifayah tu sesuatu yang mencukupi. Apa maksud mencukupi di situ? Berarti kalau di sesuatu tempat itu sudah cukup orang yang belajar ilmu itu, orang lain sudah tidak wajib lagi. Biasanya ilmu-ilmu yang mendalam atau menkhusus sesuatu bidang kepakaran, yang itu adalah fardu kifayah. Tapi ilmu-ilmu yang basic, yang asas, itu semua orang kena tahu. Jadi dalam bab ilmu tauhid, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bukanlah fardu ain untuk seseorang itu mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid yang mendalam dan boleh membincangkan semua masalah-masalah ilmu tauhid. Tak, itu bukan fardu ain. Ya, kata Imam Ghazali, kalaulah datang sesuatu keraguan, syubhah dalam masalah akidah, yang mana kamu bimbang, kalau tidak diselesaikan keraguan itu akan menjejaskan iktikad kamu, ketika itu menjadi fardu ain kamu itu mempelajari ilmu yang boleh menghilangkan syubhat tersebut. Itu pun jauhilah perbalahan dan perdebatan. Ini maksudnya perbalahan dan perdebatan yang bertujuan hanya semata-mata untuk menang. Tapi kalau perdebatan yang bertujuan untuk menzahirkan kebenaran, itu memang berlaku. Bahkan para Nabi juga berhujjah mempertahankan akidah. Para ulama juga berhujjah mempertahankan akidah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah. Maknanya hikmah ini bukan mesti lemah lembut, tetapi hikmah ini sesuai dengan suasana, keadaan dan juga orang yang didakwahkan. Wal mau'izatil hasanah, dan seru itu dengan memberi nasihat-nasihat yang baik. Kerana jiwa manusia ini mudah menerima nasihat yang baik. Tapi dalam masa sama Allah memerintahkan wajadilhum, dan mujadalahlah, berdebatlah dengan mereka. Tapi bukan debat semata-mata supaya kita itu dianggap hebat, dikatakan menang, tidak. Billati hiya ahsan, debat mereka itu dengan yang lebih baik, iaitu debat untuk menzahirkan kebenaran. Tapi lain daripada itu, hendaklah kita menjauhi, ya, kerana fa innaha da'un mahdun la dawa'a lahu. Kerana perbalahan dan perdebatan ini, kalau kita itu tidak jaga, ia akan jadi penyakit semata-mata yang tidak ada ubat. Tak puas dia berdebat, spend banyak masa berdebat hanya semata-mata supaya nampak menang. Biasanya yang suka berdebat dalam Facebook, dalam social media ni, dia tak kisah betul salah. Yang penting dia nak mempertahankan bahawa dia itu betul. Dia tak buka minda dia lagi. Kadang-kadang golongan yang liberal, mereka pun berperangai macam itu. Kononnya liberal ni terbuka. Tapi tak, dia masih lagi taksub dengan pendirian dia, tidak mahu mendengar hujah dan pandangan orang lain. Maka Imam Ghazali bagi tahu di sini, hendaklah kamu menjauhi perkara ini semampu kamu. Kerana sesungguhnya barang siapa yang memakai pakaian debat, maknanya asyik nak bergaduh, nak berbalah, nak berdebat dengan orang,
maka dia tidak akan berjaya. Maknanya kejayaan sebenar dari segi agama dia tidak dapat. Kerana kejayaan sebenar dari segi agama adalah kita tunduk kepada kebenaran. Orang ini sudah tunduk kepada nafsu, ego dia. Kecuali Allah berikan rahmat, kembali dia bertaubat, kembali dia insaf, patuh kepada kebenaran, selamatlah dia. Kalau tidak, hanyut ya, dengan perasaan sentiasa benar. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahuilah, sekiranya di sesebuah tempat sudah ada seorang pendakwah daripada kalangan pendakwah ahli sunnah wal jamaah, yang mana dia itu mampu merungkaikan syubhat-syubhat. Jadi orang yang mengambil posisi mengajar berkuliah, dia kena lebih sikit lah. Kerana dia nanti akan berdepan dengan syubhat. Kalau orang yang sekadar untuk pakai diri sendiri, untuk berkeyakinan diri sendiri, sekadar fardu ain sudah cukup. Makanya bimbang juga ya, di zaman sekarang ini, hatta yang ingin mengajar berkuliah, kadang-kadang tidak jelas perkara-perkara asas dalam usuluddin. Ya. Saya ada bertanya kepada orang yang berpotensi ya, untuk mengajar dan berkuliah tentang syubhah yang mungkin berlaku dalam ilmu akidah, iaitu tentang apa yang dikatakan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Untuk kita lepas fardu ain, cukup kita yakin Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkehendak. Tak mungkinlah Allah itu lemah. Tak mungkinlah Allah buat sesuatu kerana terpaksa. Mustahil. Lepaslah fardu ain kita. Tetapi untuk orang yang mengajar, yang berkuliah, barangkali dia akan diajukan soalan-soalan yang menimbulkan kekeliruan. Contoh, orang yang liberal atau orang yang tidak beriman misalnya, dia mungkin tanya, adakah Allah, ya, Tuhan orang Islam, Allah tu Maha berkuasa? Pasti kita jawab ya. Adakah Allah berkuasa atas segala sesuatu? Kita ingat yang kita belajar, ya. Lain kalau kita manusia, ada benda kita mampu, banyak benda kita tak mampu. Adakah Allah Ta'ala bersifat dengan iradah? Ya. Kita selalu baca Yasin, kita baca idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak sesuatu memadai, Allah kata jadi, ya jadi. Tak macam kita, banyak benda kita nak, tak jadi-jadi. Lalu tanya dia, oleh kerana Allah tu Maha berkehendak dan Maha berkuasa, kalau Allah berkehendak, berkuasa tidak Allah melahirkan anak? Ditanya macam itu. Kalau kita seorang-seorang, mungkin kita tak terfikir benda-benda macam itu. Tapi bila kita berdepan dengan orang ramai, soalan sebegitu biasa ditanyakan. Yang mengejutkan, yang menjawab itu, dia kata, boleh. Kalau Allah berkehendak, bolehlah Allah melahirkan anak. Ini perkara asas. Mengatakan Allah boleh melahirkan anak, berarti mengatakan boleh berlaku syirik. Kerana ada Tuhan selain daripada Allah. Kan anak kucing, kucing. Anak kambing, kambing. Anak Tuhan, ya Tuhan. Oh, kalau begitu ada Tuhan selain daripada Allah tu mustahil. Maka anak Tuhan tu mustahil. Di situ dia kena pergi kepada fardu kifayah. Kalau dia belajar ilmu akidah secara detail, akan diajar tentang ta'alluq, sifat kudrah, ta'alluq, sifat iradah, apa skopnya. Skop kudrah iradah hanya perkara yang mungkin saja. Perkara yang boleh wujud, boleh tak wujud, itu cerita kudrah iradah. Jadi apa? Anak kepada anak, ya. Kenapa orang gelak? Kalau anak tu macam, ya, dengan usia tu macam tak sesuai. Tapi dari segi akal, boleh tak satu orang misalnya, perempuan, usia dah 80 tahun katakan. Dah banyak tahun dah puluhan tahun dah menopause. Adakah Allah berkuasa menjadikan perempuan ini melahirkan anak? Jawabnya ya. Kerana perempuan yang sudah lanjut usia melahirkan anak itu mustahil adat. Maknanya kebiasaannya taklah. Tapi bukan mustahil akal. Kerana akal boleh menerima Allah Ta'ala menciptakan manusia lahir daripada rahim perempuan yang sudah lanjut usia. Allah Ta'ala juga berkuasa mencipta manusia lahir daripada rahim perempuan yang tidak pernah bersama dengan lelaki. Seperti berlaku pada Sayyidina Maryam. Melahirkan Nabi Isa AS.
Bahkan lebih pada itu, Allah Ta'ala berkuasa menjadikan manusia tanpa ibu dan bapa. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam AS. Apa sangatlah menjadikan manusia daripada ibu dan bapa yang telah lanjut usia. Akal boleh terima. Tapi kalau sampai dikatakan Allah, kalau Allah berkehendak, Allah boleh lahirkan anak, itu salah. Dari segi syarak salah, lam yalid, jelas Allah sebutkan, Allah tidak melahirkan anak, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Dari segi syarak pun dah tak betul. Dari segi akal juga tak betul. Akal tidak akan boleh terima lebih pada satu Tuhan. Dan ini disyaratkan dalam Al-Quran. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalalah ada di langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit bumi. Kerana Tuhan itu sifatnya maha berkuasa, maha berkehendak, kuasa mutlak. Kehendak mutlak. Tiba-tiba ada lebih pada satu. Maka kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Kehendak Tuhan yang mana yang akan berlaku? Tuhan ni nak macam ni, Tuhan satu lagi nak macam lain. Akhirnya hancurlah langit dan bumi ni. Jadi yang sesampai itu membincangkan, itu fardu kifayah. Tapi yang saya jadi ralat tu sebab yang saya tanya tu orang yang berada pada posisi mengajar, berkuliah. Tiba-tiba soalan basic macam itu dia tak boleh jawab. Bahkan dia jawab dengan jawapan yang salah. Jawapan yang membawa kepada syirik. Mungkin dia tak perasan lah. Jadi untuk dia wajib belajar. Tapi untuk orang-orang biasa tak perlu sampai nak belajar ta'alluq secara detail, tak perlu. Jadi kena adalah dalam satu kawasan, satu daerah tu pendakwah daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mampu merukaikan keraguan. Sehari dua ni nak bawa pula akidah Allah bertempat atas arasy, Allah bertempat di langit, Allah bertempat di langit dunia pada 1/3 malam, Allah bertempat di Tur Sina pada masa Nabi Musa AS munajat, Allah bertempat dalam syurga di hari akhirat dan sebagainya. Kata dia pegang Quran hadis. Lalu dia bawa ayat Al-Quran dan ayat dan hadis Nabi yang nak membenarkan dakwaan dia. Ketika itu kena ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang bangkit mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah SWT wujudnya tidak sama seperti wujud makhluk. Wujud makhluk ada tempatnya, wujud Allah tidak bertempat. Kena terangkan dengan hujjah. Maka orang inilah yang menumpukan kepada ilmu ini. Dan dengan itu dia melapangkan hati-hati orang yang berada di atas kebenaran daripada was-was ahli bid'ah. Pada ketika itu gugurlah kefaduan daripada yang lain. Kalau tak ada, kena adakan. Kena hantar orang yang berpotensi, yang cerdas akalnya bagi belajar ilmu ni. Tapi dia tak cukup belanja. Orang situ kena kumpul duit. Bagi beasiswa, hantar dia belajar, nanti dia balik, dia boleh mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Qala rahimallahu ta'ala wa kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sir wa jami'i syarhi ajaibil qalbi illa ma yufsidu 'alaika ibadataka fatajibu ma'rifatuhu litajtanibahu. Demikianlah tidak wajib kamu itu tahu ilmu sir. Ilmu sir kalau terjemahnya ilmu rahsia. Maksudnya di sini adalah ilmu tasawuf. Kamu nak tahu detail-detail yang mendalam tentang ilmu tasawuf, ya, dan segala syarah perkara-perkara yang pelik yang berlaku dalam hati seseorang. Kadang-kadang bincang tentang ilmu tasawuf ni, dia cerita orang sufi itu ada kalanya sakron, mabuk. Apa pula ni? Boleh pula orang tasawuf mabuk. Dah bukan mabuk minum arak. Mabuk cinta kepada Allah Ta'ala. Kita tak faham. Sebab kita tak sampai ke apa yang nak sampai mabuk. Kita lebih cinta pada diri kita, lebih cinta pada harta benda kita, lebih cinta kepada dunia. Tiba-tiba nak cinta pada Allah sampai mabuk, tak terbayang level kita. Maka benda macam tu tak perlu. Yang perlu tahu, sekadar mana yang boleh merosakkan ibadah kamu. Kena tahu apa itu riak, nanti tak dapat pahala kita semayang. Apa dia itu hasad, nanti rosak amal ibadah kita. Itu kena tahulah. Supaya kamu dapat menjauhinya.
Wa ma yalzamuka fi'luhu kal ikhlasi wal hamdi wasyukri wat tawakkuli wa nahwi zalika. Dan apa yang wajib kamu mengamalkannya, kamu kena tahu. Seperti ikhlas. Kadang-kadang orang ingat ikhlas ni semata-mata kerana kita itu buat sesuatu di belakang orang. Belum tentu lagi. Kadang-kadang dah elok dah kita buat sesuatu di belakang orang, kita pergi cerita pula dalam Facebook. Mungkin sudah mencacatkan ikhlas kita. Padahal orang yang benar-benar ikhlas, dia tak nampak pun dia ikhlas. Kalau orang kata nanti saya cakap, kau orang kata saya riak. Masih ada fikir apa orang kata. Cakap je lah kalau benda itu betul. Kalau benda itu bawa kebaikan, cakap saja. Kalau kita masih boleh kata, kalau saya cakap kau orang kata saya riak. Mana kamu masih fikir apa orang kata. Itulah tidak ikhlas. Kalau betul ikhlas, kamu dah tak fikir apa orang kata. Kamu hanya fikir ini sesuai tidak dengan perintah Allah. Atau bercanggah dengan larangan Allah Ta'ala. Tapi kita tak faham ikhlas, maka kita tidak ikhlas. Walhamdi wa syukri, puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Kena belajar apa dia syukur. Kadang-kadang orang ingat syukur ni hanya cakap saja. Padahal hakikat syukur adalah kita itu menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Boleh ke satu orang, dia berucap, kata dia, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan takdirnya saya malam ini berjaya sebagai Johan pertandingan Ratu Cantik pakaian renang. Syukur ke? Tadi dia hanya pakai spender saja. Pakai bikini saja. Lalu dia dapat nombor 1. Ini pelik kan, double standard. Orang-orang barat, orang-orang liberal, dia kata Islam ni exploit wanita. Ya. Kerana faraid perempuan dapat separuh daripada anak lelaki. Kerana dalam perkahwinan hanya suami boleh cerai isteri. Isteri kalau tak suka suami dia, tak boleh pula nak cerai. Jadi Islam exploit wanita, kata dia. Habis yang kamu bagi buat perempuan tu hampir berbogel jalan di khalayak ramai tu, itu bukan exploit. Ya, kamu letak wanita seksi hanya nak jual bateri kereta. Apa kena-mengena wanita seksi dengan bateri kereta? Itu bukan exploit. Jadi ini sikap double standard, golongan-golongan yang nak mempertikaikan ajaran Islam. Padahal dalam Islam itu, agama itu adalah satu package. Bukan kamu ambil bab faraid, kamu kritik. Kamu ambil bab menakahat, kamu kritik. Bukan. Misalnya, Islam meletakkan lebih tanggungjawab ke atas lelaki. Kalau ada orang bunuh orang dengan tidak sengaja, maka dia wajib bayar diah. Diah satu nyawa tidak murah. Kalau kita katakan 100 ekor unta, satu ekor unta katakan 10,000, 100 ekor unta nak cari duit kat mana? Maka dalam sistem Islam, saudara-saudara lelaki kepada orang itu kena bantu untuk bayar diah. Yang perempuan tak perlu. Seorang lelaki yang kerja biasa-biasa, isterinya kerja gaji tinggi, nafkah tetap wajib atas suami. Maka bila Islam letakkan lebih bebanan atas lelaki, maka Islam beri lebih ruang kepada lelaki. It is a system. Kalau kamu ambil sudut ni, kamu kritik, tak kena. Wa tawakkuli, dan bertawakal kepada Allah. Ada orang ingat tak keluar kerja itulah tawakal. Bukan. Biarlah dia keluar kerja awal pagi, balik petang, overtime lagi. Dia orang yang tawakal selagi mana hati dia bulat yakin bahawa rezeki dia itu adalah Allah yang beri. Bukan usaha dia. Ada saja orang yang usaha lebih tapi tak dapat mana pun. Ada satu kawan share poster, ada gambar apa tu? Keldai. Tapi poster tu dalam bahasa Inggeris lah. Dia kata, if hard work make somebody rich, show me a rich donkey. Kalau semata-mata bekerja keras tu menyebabkan orang tu kaya, sepatutnya adalah keldai yang kaya. Keldai itu kerja macam-macam, angkat tu, angkat ni, angkat air, angkat barang. Bukan suruh tak bekerja, kerjalah.
Tapi jangan bergantung kepada pekerjaan. Bergantung kepada jaminan daripada Allah Ta'ala. Ada pun duduk di rumah tak keluar, alah kalau ada rezeki ada, itu pemalas, bukan tawakal. Sebab itu Sayyidina Umar dalam satu riwayat, beliau halau keluar daripada masjid. Dua orang yang duduk, angkat tangan berdoa. Sayyidina Umar suruh keluar, pergi bekerja. Langit bukannya menurunkan emas dan perak. Kenapa? Karena Sayyidina Umar tahu ini dua orang ni bukan dianya tawakal, tapi dia malas. Dia tak nak kerja, dia harap orang lain bagi dia makan. Tawakal ini adalah kerja hati. Adapun kerja zahir, ikut masing-masing punya Allah letak di mana. Orang berniaga, berniaga. Orang makan gaji, pergi kerja. Ya, orang yang memang dah kaya, dengan rumah sewa dah cukup, terpulanglah. Nak dekat masjid je. Ya, saya ada jumpa satu orang di Jordan. Punca saya pergi jumpa dia tu sebab pensyarah saya, dia suruh pergi jumpa. Jadi saya cari nama tu, tanya-tanya orang pun tunjuk, inilah dia orangnya. Ya. Orang dah tua, duduk di masjid. Masya Allah lah, kita tengok air muka pun jernih, tenang. Sembang-sembang. Rupanya, shopping kompleks belakang masjid tu dia punya. Ya. Bukan dia pemalas, tapi dia tidak dikuasai oleh dunia. Dia menguasai dunia. Maka yang demikian itu kena kamu tahulah, supaya kamu dapat menunaikan ikhlas. Kamu itu menunaikan puji dan syukur kepada Allah dengan cara yang betul. Kamu mengamalkan tawakal yang sebenar. Wa amma ma siwahu fala. Maka yang lain daripada itu, macam kita cerita tentang fana, baqa, sukran, apa semua yang berlaku pada orang-orang sufi, tak payah belajar yang tu. Itu biar ahli dia lah. Kita ni hanya nak bersihkan hati daripada sifat mazmumah, nak hiasi dengan sifat mahmudah. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqh minal buyu' wal ijarati wan nikah wa talaq wal jinayat. Maka demikianlah, tidaklah wajib secara fardu ain kamu tu kenal semua jenis bab-bab fiqh daripada jual belinya, sewa menyewanya, nikah, talak dan juga jenayah, tak wajib. Tapi kena adalah yang tahu. Sebab dia bukan fardu ain, fardu kifayah. Wa inna ma kullu dzalika fardun 'alal kifayah. Kerana pendetilan-pendetilan itu semua adalah fardu kifayah. Tapi cara semayang, cara taharah, itu wajiblah. Sebab kita kena semayang. Puasa kena belajarlah. Haji, bila sampai masa nak pergi haji, kena belajar. Fa in qulta hadzal qadru minal ilmi tauhid hal yahsulu bi nazaril insan min ghairi muallim. Ini satu poin yang penting juga. Kalau kamu tanya, qadar ilmu tauhid yang kata fardu ain tadi, bolehkah terhasil dengan semata seorang tu dia belajar sendiri je? Dia kaji, dia fikir sendiri. Tak perlu kepada guru. Boleh tak? Kadang-kadang orang tanya macam tu, boleh berguru ke belajar tauhid ni? Takkah kita fikir, kita kaji, kita dah tahu Allah wujud? Lalu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'lam annal ustaza fatihun wa musahhilun wa tahsilu ma'ahu ashalu wa arwahu. Ketahuilah, memanglah teorinya boleh je nak belajar sendiri. Tapi praktikalnya, ustaz tu, guru tu sebagai pembuka dan pemudah cara. Kadang-kadang benda yang kita fikir berhari-hari tak faham-faham, dua patah je guru kita terangkan, oh, macam tu rupanya. Ya. Jadi memudahkan. Dan kamu tu berhasil dapat faham berserta dengan guru tu lebih mudah dan lebih ringan, lebih rehat. Wallahu ta'ala bifadlihi yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Fayakunu huwa muallimuhum subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama kita tidak menafikan Allah Ta'ala boleh mengurniakan dengan kelebihannya ilmu tu kepada sesiapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-Nya. Maka ketika itu jadilah Allah Ta'ala guru direct kepada mereka. Tapi hati-hati. Kadang orang suka mendakwa. Apa pun tak belajar agama, tak tahu cerita tentang ilmu hakikat, cerita tentang ilmu makrifat. Ni kamu bila berguru? Saya ilmu laduni. Saya dapat direct daripada Allah Ta'ala. Hati-hati. Ini boleh jadi tipu daya. Orang yang dapat ilmu laduni ini adalah orang yang sudah berilmu. Kenapa? Man amila bima alima
aurathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, nanti Allah beri ilmu yang dia belum tahu. Maknanya dia kena ada ilmu dulu. Lepas ada ilmu, dia beramal. Lepas dia beramal itulah dia dapat ilmu laduni. Bukan terus dapat ilmu laduni. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya seni ilmu itu dengan jalan belajar, berguru. Summa lam anna hadhihi al-aqabata allati hiya aqabatul ilmi aqabatun ka'ud. Kemudian ketahuilah bahawa aqabah ini, itu aqabah ilmu adalah aqabah yang payah. Susah ilmu ni, letih. Ya. Jangan kan kata kita masyarakat awam yang belajar ilmu part time. Yang memang full time pun letih. Bila kata belajar ilmu ni penat, ngantuk, payah faham, macam-macam. Walakin biha yunalul matlubu wal maqsud. Akan tetapi dengan aqabah ilmu inilah dicapai apa yang kita tuntut dan apa yang kita maksud. Tak boleh lagi. Sebab itu ada diriwayatkan, kalau tidak silap saya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man arada dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang nakkan kejayaan dunia, hendaklah dengan jalan ilmu. Nah, orang-orang yang berjaya dalam bab perniagaan kah, ya, bab politik kah, bab apakah, dia ada ilmu dia. Wa man arada al-akhirata fa'alahi bil ilmi. Siapa yang nak berjaya akhirat, hendaklah dia juga dengan jalan ilmu. Pastikan sembahyang dia sah, puasanya betul, ikhlasnya ada. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dua-dua, dunia pun dia nak berjaya, akhirat pun dia nak berjaya, maka hendaklah dengan jalan ilmu. Wa naf'uha kasirun, dan manfaat daripada aqabah ilmu ni banyak. Wa qat'uha syadidun, tapi nak menentasinya tu dahsyat. Wa khataruha azim, risikonya pula besar. Kam man adala anha fadalla, betapa ramai orang yang lari daripada jalan ilmu jadi sesat. Bahkan jangan kata yang tak mahu pada agama, yang dia tiba-tiba tertarik nak beramal dengan agama. Ramai yang terus tukar baju, pakai serban, bawa tasbih, terus nak beramal. Ya. Lalu jadilah amalan itu lari daripada tuntutan agama. Terus-terus nak jadi mujahid. Mana? Pergi ke Syria. Buat apa? Bunuh sama Islam. Dia tak pernah belajar ilmu jihad. Dia tak pernah belajar berjihad tu macam mana takrif dia. Apa syarat rukun dia. Jadi, semata-mata dengar orang kata berjihad, dia pun beli tiket kapal terbang, pergi ke Syria, bunuh sama Islam. Atau dibunuh oleh orang Islam juga. Padahal dalam hadis-hadis Nabi SAW suruh menjauhi. Bila berlaku fitnah, membunuh sesama Islam, Nabi suruh kita jauhi. Jangan turut serta. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, kata Nabi SAW. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Makna jauhi. Tak dia sanggup beli tiket kapal terbang sebab tak ada ilmu. Jadi akhirnya dia sesat. Wa kam man salakaha fazalla. Dan betapa ramai pula yang menjalani jalan ilmu tiba-tiba tergelincir. Ustaz dah, ustazah dah, belajar di universiti luar negara, Timur Tengah, balik ikut ajaran sesat. Bahkan balik kadang-kadang mempelopori ajaran sesat, tergelincir. Sebab nafsu. Awakan minta ihin fiha mutahayyirun. Dan betapa ramai pula yang dalam aqabah ilmu itu dia terkapai-kapai kehairanan, tak faham dia. Lain yang dia belajar, lain yang dia faham. Wa kam min hairin munqatiin. Dan betapa ramai pula orang yang akhirnya terputus, give up. Wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasirah. Tapi kuasa Allah Taala, ada orang menentasi aqabah ilmu ni dalam tempoh yang singkat. Kadang-kadang ada saudara-saudara kita mu'allaf, masya-Allah, dalam tempoh bertahun dia lebih alim daripada kita lagi. Ada orang dah berusia lanjut, baru nak belajar agama, tapi dengan kesungguhan dan keikhlasan dia, Allah bagi dia alim. Wa akharu mutaraddidun fiha 70 sanatan. Dan ada pula yang pimai-pimai 70 tahun pun tak faham-faham, tak alim-alim. Wal amru kulluhu biyadillah. Hakikatnya semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amma naf'uhu,
Adapun manfaatnya, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.